Alright guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Okey, hari ni kita akan masuk tajuk yang baru, bab 7 Bab 7. Yang ni adalah tajuk geometri koordinat. Okey, untuk geometri koordinat ini dah namanya geometri koordinat. So setiap kali kita buat pengiraan, awak kena ingat yang kita buat tu ialah melibatkan koordinat. Okey, koordinat, kalau masih ingat lagi, koordinat kita depends dekat paksi X dan paksi Y. Mesti ada atas kartes. Okey, ada paksi X dan juga paksi Y. So, awak boleh, mesti kalau dia tak ada graf pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dia tak ada graf pun tak ada masalah. So, kalau dia ada hanya buat lakaran saja pun, tak ada masalah. Okey, tapi yang awak kena ingat, kita ada paksi X dan paksi Y. So, kalau koordinat dia mesti ada koordinat X dan koordinat Y lah. Mesti ada titik. Okey, so awak kena ingat kita kalau koordinat mesti ada X dan Y. Okey, so untuk subtopik yang pertama, kita nak belajar tentang pembahagi tembereng garis. Pembahagi. So, bila sebut tentang pembahagi, tak semestinya dia dibahagi tengah, bukan bahagi dua. Tembereng ni sebenarnya ialah satu garisan lah sebenarnya. Tembereng ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung. So macam AB ni kan, dia mula dekat A, dia habis dekat B. So AB ni ialah tembereng lah. Okey, tembereng garis AB. Lepas tu dia wujudkan satu titik P dekat tengah-tengah. So P ni berada di atas satu tembereng garis. So kalau tembereng tu mesti ada satu garisan yang ada ending point. Itu ialah tembereng. So macam A, yang garisan ni lah, dia mula dekat A, dia habis dekat B. So ini kita panggil sebagai tembereng AB. Kita takkan sebut tembereng B saja, tak. Okey, dia mesti ada di mana dia mula, di mana dia habis. Okey, so bila ada satu titik, dia letakkan di atas tembereng garis. So titik ni kita panggil sebagai pembahagi. Okey, titik tu ialah pembahagi tembereng. So untuk yang kita nak belajar hari ni ialah macam mana nak cari koordinat bagi tembereng garis tu. Koordinat bagi P lah. Kalau dia kata P ialah titik tengah, tak ada masalah. Okey, kita boleh bahagi dua je. Tapi kalau dia, kalau macam kes ni kan, kes dekat skrin kita sekarang ni, A dengan B ni agak rapat. A dengan P, dia agak rapat. P dengan B agak jauh. So dekat sini pun kita dah tahu P ni adalah bukan titik tengah. Kalau titik tengah tak ada masalah, kita tambah bahagi dua je. Okey, tapi ni sekarang ialah dia ada nisbah. Kalau titik tengah, kalau kita memang confirm dalam soalan pun ada dinyatakan P ialah titik tengah. Ni dengan katakanlah P tu dia letak kat titik tengah. Okey, dia tulis kat sini P. Dan telah dinyatakan bahawa P adalah titik tengah. So nisbah dia M N. Okey, so maksudnya M1, N1. Sama kan? So sama, tak kisahlah M1, N1 ke, M3, N3 ke, tapi nisbahnya sama. Okey, kalau dia kata panjang ke semua ni adalah 5 cm. Dan P adalah titik tengah. So kita boleh cakap sini 2.5, sini pun 2.5. Tapi kalau dia bagi nisbah, dia letak P tu sengit dekat sini, P dekat sini. So mungkin dia bukan 2.5 lah. So dia ada nisbah lain. Mungkin 4:1. Mungkin 3:2. So yang ini yang kita kena tahu dulu, nisbah tu. Okey. So jarak antara A dengan P diletakkan sebagai nisbah M dan sini ialah N. So M nisbah N. Tak kisahlah, sebenarnya huruf ni tak kisah. Awak gunalah huruf apa pun. Tapi inilah yang kita gunakan dalam exam. Okey, so hari ni kita nak belajar cari tembereng garis. Okey, so sekarang ni kita nak tengok contoh satu. Ini dalam buku teks awak ada dalam buku teks. Diberi tembereng garis PQ dan titik R terletak pada PQ. Dan titik R berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P di sepanjang tembereng garis PQ. So sekarang kita tahu kita ada tembereng PQ. Okey.
So, tak perlu lukis sebenarnya. Sebenarnya tak perlu lukis pun. Tapi, kita lukis untuk bantulah. Okey. So, kita lukis dulu. Bukan lukis lakar. Lakar. Kita ada PQ. Okey. Dan dia kata atas tembering PQ ni ada lagi satu titik iaitu R. R pula berada 7/9 daripada jarak PQ dari titik P. So, dari PQ, kalaulah ada 9 bahagian dekat sini, katakanlah awak punya tembering ni dibahagi kepada 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lagi 1. Okey, 9. Kita anggap macam ni Kalau tembering kita ni dibahagi kepada 9 bahagian, R berada pada kedudukan 7/9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R tu berada dekat sini. Ni R. Okey. So, ini ialah lakaran untuk situasi yang dinyatakan dalam soalan lah. Okey. So, lakarkan situasi ini menggunakan tembering garis. So, awak boleh buat macam ni lah. Awak tak lukis bahagian-bahagian ni pun tak apa. Tak ada markah pun ni. Okey, ini nak menunjukkan bahawa awak faham jika dia dibahagi 9, dia berada di kedudukan ke-7. Okey, so A macam ni je. Yang penting awak lukis R ni dia dekat dengan Q. Okey, kita ada PQ. Asalkan awak lukis R tu dekat dengan Q, cukuplah. Kalau awak lukis R tu dekat dengan P, salah lah. Okey, dia mesti ke arah Q. So, itu untuk soalan A. Right, tengok soalan B. Adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? And then kita boleh tengok clearly dekat sini. R paling hampir dengan P. Q. Ni awak tolong tengok buku teks R paling hampir dengan Q. Terangkan kerana R ni dia dah lebih daripada separuh dah. Okey, sebab dia dah 7 kan. 7 kan, kalau separuh 4.5. Dia dah kedudukan dia dah lebih daripada separuh. Okey. So, C, dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah berikut. PR. Okey. So, sekarang ni, yang kita dah lakar dalam A, kita tulis apa maklumat yang kita ada. PR ni 7. 7. So, kalau PR 7, kalau semua bahagian ni ada 9, semua bahagian ada 9, so RQ ialah 2. Okey, RQ dekat sini ialah 2. Okey, so dia nak PR nisbah PQ untuk soalan 1. Okey, untuk soalan 1, C1 kita nak cari PR nisbah PQ. So, kita tengoklah. PR 7. PQ daripada mula sampai ke Q ni ada 9. So, ini ialah C1. C2. RQ nisbah PR. Sama dengan RQ. Dari R ke Q ada 2 bahagian. Nisbah dari P ke R ada 7 bahagian. Okey, dan akhir sekali yang ketiga, PR nisbah RQ. PR ada 7, RQ ada 2. Dah siap dah. Soalan D. Seterusnya, huraikan perkaitan antara kedudukan R pada tembering garis PQ dengan nisbahnya. Okey, so awak boleh explain je lah. R 7/9 daripada 9 bahagian yang ada dalam PQ. Okey, so 7/9. So awak boleh tengoklah dekat buku teks macam mana nak jawab. So ini adalah nisbah. Ni saya nak ingatkan balik tentang nisbah je dulu. Awak dah belajar dah nisbah ni kan? Okey. Dan seterusnya kita nak pergi pula macam mana kalau tembering awak tu dilukis atas satah kertas. Tadi kita tengok lukisan kita macam ni je, mendata je. Tapi macam mana kalau tembering kita ni
kita tukar, kita letak atas atas kertas. Atas kertas tu maksudnya macam graf lah yang ada paksi XY kan. Ini atas kertas lah. Okey, dia ada sengit, dia ada XY, dia ada paksi XY, dia ada koordinat XY. So macam mana kita nak cari pembahagi? Okey, macam saya cakap tadi, nisbah adalah MN ni kita masih guna pakai. Kalau kita ada satu pembahagi dekat sini. Okey, sekarang ni dia nak nyatakan P ni adalah pembahagi. Bukan pembahagi dua bukan pembahagi dua sama Kalau dia kata memang midpoint, center, tak ada masalah, bahagi dua je. Tapi pembahagi ni dia boleh jadi macam-macam nisbah. Okey. So P ni adalah pembahagi kepada AB dengan nisbah AP ialah M, PB ialah N. So macam mana kita nak cari koordinat P? Kita nak cari koordinat P. Nak cari koordinat bagi pembahagi tu. Okey. So dekat sini ada satu formula yang awak kena tak payah hafal lah, yang sebenarnya ada dalam senarai formula. Tapi kena tahu guna. Okey. So kalau awak tengok ni agak tak tahu, tak faham macam mana nak buat kan. So tak apa. Saya nak mudahkan untuk awak. So kalau kita ada tembereng A, B dan kita ada pembahagi dekat tengah dia adalah P. Okey, macam saya cakap tadi, AP yang mula-mula ni ialah M, yang belakang ialah N. So jumlah bahagian yang ada, jumlah bahagian, kalau M ni 3 bahagian, N ni 2 bahagian, jumlah bahagian dekat AB ni adalah ada 5 lah. Okey, so awak kena tambah, nak tahu jumlah bahagian dia ada berapa. M tambah N. Okey, jumlah bahagian ialah M tambah N. Okey, so macam mana nak cari koordinat bagi P? Biasanya, untuk titik yang pertama ni, dia akan denote as X1, Y1. Dan titik yang kedua, dia akan denote sebagai X2, Y2. Pembahagi pula koordinat apa? Koordinat bagi pembahagi hanya XY sahaja. Tak ada X1, Y1, tak ada X2, Y2 So sekarang ni yang kita nak cari XY ni lah. Okey, kita nak cari XY ni. Saya buang dulu. Okey. So kita nak cari XY. Mesti ditulis dalam bentuk koordinat XY sama dengan, okey, tulis dalam bentuk koordinat. First kali kita ambil dulu nisbah yang pertama M. Ambil yang pertama dulu M. Darab dengan titik X yang jauh. Yang jauh. Okey. So maksudnya dia akan jadi M X2. Okey. Tambah. Ambil pula N. Ambil pula N. Darab dengan titik X yang jauh. Bahagi dengan jumlah bahagian. M tambah N. Koma. Kenapa kena letak koma? Sebab ini yang pertama ni baru X. Untuk Y pula. Sebab awak tengok ni. Ni X2, ini X1. Y kita tak kacau lagi. Kita tak cari lagi untuk Y. Okey, untuk Y pula. Ulang balik benda yang sama. Ambil M dengan Y yang jauh. Dia bersilang macam tu So akan jadi M Y2 tambah ambil N dengan Y yang jauh. N Y1. Bahagi. Jumlah bahagian masih sama M tambah N. Okey, ini formula yang untuk kita cari titik bagi tembereng. Pembahagi bagi tembereng. Okey. Ataupun kalau dalam buku, kadang-kadang awak akan jumpa dia letak yang N ni kat depan. Yang M ni kat belakang. Dia akan jadi NX1 tambah MX2. Tak ada masalah. Tambah ni mana-mana pun sama. M tambah N ke, N tambah M ke, benda yang sama. So tak ada masalah. Okey, mana-mana pun boleh. Alright, kita cuba tengok satu contoh soalan
dalam buku modul awak. Saya tak nak guna formula ni Kalau boleh, faham tanpa formula. Okey, kita cuba Tapi awak jangan risaulah, formula tetap akan diberi. Formula tetap akan diberi. Okey, kalau awak tengok buku modul awak, muka surat 132, ada formula diberi dekat situ. Muka surat 132. Okey, modul muka surat 132. Latihan 1. Soalan yang pertama, titik R dan titik S terletak di atas satu garis lurus. So, kita ada titik R dan titik S ada di atas satu garis lurus. Dan juga titik T adalah pembahagi tembereng garis RS. So, T ada dekat tengah-tengah. Kita tak tahu T ni koordinatnya apa. So, letak sebagai XY. Ingat pembahagi kita letak sebagai XY. Tak ada X1, Y1, tak ada X2, Y2. Okey. Nisbah dia kita tulis macam ni. M nisbah N ialah 3 nisbah 2. Maksudnya M ialah 3, N ialah 2. Okey. So, kalau awak tak nak lukis, tak ada masalah. Kalau tak nak lukis, tak ada masalah. Awak boleh jawab je tanpa melukis. Tapi, kalau awak takut awak keliru, kita lukislah. Buatlah macam mana pun. Sebab kita nak lakar je kan. Nak lakar je ni, bukan lukis pun. Okey, kita ada RS. Letaklah T. Kat mana pun lagi kita tak tahu. T. So, R ni ialah negatif 1, negatif 2. S ialah 4, 8. Dan T kita belum tahu iaitu XY. Okey. Dia membahagi 3, 2. So, dekat depan ni 3. Dekat belakang ni 2. Okey, so sekarang kita nak cari koordinat untuk titik T. Koordinat untuk titik T iaitu XY lah. Okey. XY ataupun kalau awak tak nak tulis XY pun boleh, tak ada masalah. Awak terus letak dia sebagai T. Mana-mana pun boleh. T sama dengan okey. Ikut cara tadi. Ambil M. Kalau awak nak mula dengan N dulu, tak ada masalah. Buatlah N dulu pun. Okey. So, kita label dulu. Saya label dulu. Sini ialah X1, Y1. Yang sana ni, S ni ialah X2, Y2. Okey. So, kita ambil M. Darab dulu dengan X yang jauh. Okey. So, dekat situ kita akan dapat 3 darab 4. Tambah, kita ambil M juga, N pula dengan X yang jauh. Dia akan bersilang Dia akan bersilang. So, kita ada dekat situ 4 darab negatif 1. Ini baru untuk X. Bahagi dengan M tambah N. M tambah N. So, 5. Koma. Okey, kita nak buat untuk Y pula. Kita ambil pula M lagi. Tapi dengan Y yang jauh dulu. Iaitu 3 dengan 8. Tambah. Lagi sekali. Ambil N dengan Y yang jauh. So, kita ada dekat situ 2 dengan negatif 2. Bahagi. Masih lagi 5. So, kita dapatlah koordinat. Okey. So, sini kita akan dapat 3 darab 4, 12. Tolak 4 per 5. Dan lagi kita ada 24 tolak 4. Oh, ni saya silap Ni Ini 2 ni. N kan? N ialah 2 tadi.
N ialah 2. So sini akan jadi 2. 24 tolak 4/5. So nilai T ialah 10 bagi 5 2. 24 tolak 4 20. 20 bagi 5 4. 10 bagi 5 2 tadi kan. Okey, so awak dah cukup lah, dah dapat koordinat. So T awak berada 2 4 kedudukan dia. Okey. So saya tinggalkan soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 untuk awak buat sendiri. Okey. Cuba. Terima kasih.